KPM. Hello, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Ya, itulah dia. Jadi, macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey? Gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa. Dan apa paling penting, kita duduk je rumah, okey? Duduk rumah, relax dan belajar pun dari rumah. Baiklah, jadi subjek kita hari ini iaitu sains. Dan topiknya, inilah dia. Sebenarnya favourite Afiq juga, iaitu koordinasi badan. Dengan topik ini kita bolehlah belajar macam mana kita nak menjaga kesihatan tubuh badan kita secara tak langsung, betul? Baiklah, tanpa buang masa, kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Dengar cerita guru ini pun adalah guru favourite semua murid di luar sana. Tanpa buang masa, jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Tak handsome, tak apa. Yang penting sains A+. Sukalah sebenarnya trademark cikgu kita ni. Inilah dia, saya dah bersama dengan Cikgu Remy. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Afiq? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cikgu kata tak handsome, tak apa. Cikgu kita handsome. Itu bonus. Oh, itu bonus. Okey, tapi kalau tak handsome, janji sains A+. Ya. Okey, jadi cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak buat demonstrasi bersama dengan cikgu. Betul. Iaitu kita nak gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Itu sebaiknya, Afiq. Ya, baik. Jom. Cikgu. Mari ikut saya. Okey, silakan cikgu gunakan hand sanitizer. Okey. Baiklah. Okey, kemudian saya pula. Okey, inilah dia, kita kena patuhi SOP bersama ya, adik-adik semua. Baiklah, jadi cikgu, sebelum tu saya nak tanya, sebenarnya topik ini mudah tak untuk pelajar memahami dan nak sekolah? Senang ataupun susah? Ataupun mereka akan susah nak menghafal sebab lebih banyak kita nak kena menghafal kan? Betul. Okey, macam Afiq nyatakan tadi, tajuk koordinasi badan ini merupakan banyak perkataan-perkataan yang mungkin sukar untuk murid nak hafal. Ya. Tapi hari ini, Sir Remy datang ke studio Didik TV KPM Sukses SPM 21 ini untuk mempermudahkan supaya budak-budak ini atau murid-murid kita ini boleh menghafal dengan mudah dan akhirnya skor untuk SPM. Yang penting apa, Afiq? Yang penting A+. Betul. Yang penting A+, walaupun tak handsome. Okey. Tapi package lah. Alhamdulillah. A+ saya. Tak adalah. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Baik. Dan selepas ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Kalau nak keluar rumah, nak beli barang ke, gunakan pelitup muka. Hand sanitizer jangan lupa. Dan apa paling penting yang selalu Afiq dengar, orang lupa nak scan MySejahtera. Itu paling penting, okey? Baiklah, jadi sekarang ni kita nak sambung sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, tadi cikgu dah bagi pandangan cikgu macam mana sebenarnya nak bagi murid-muridnya faham tentang subjek ini dan terutamanya topik pada hari ini. Tapi kita nak tanya juga pelajar SPM, apa pendapat mereka tentang subjek sains ini? Jom kita tanya mereka. Didik TV KPM. Subjek sains ini kerana ia merupakan satu subjek yang saya lebih minat daripada subjek-subjek yang lain. Kerana saya lebih suka untuk tahu satu subjek itu dengan mendalam. Contohnya macam subjek sains ni kan kita buat amali. So apabila kita membuat amali, dia ada proses dia. So apabila proses dia tu berlaku, so kita gembira macam nak lebih tahu tentang amali. Contohnya masalah latex. Macam mana boleh berlaku penggumpalan latex. Macam itulah saya suka subjek sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka subjek sains ini kerana subjek sains membantu saya untuk memahami dunia sekeliling dan membantu saya untuk membuat keputusan dengan lebih rasional dan analisis. Selain itu, subjek sains juga membantu saya untuk terus mencintai alam sekitar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khalifah di muka bumi ini, iaitu kita, manusia. Saya suka subjek sains kerana saya dapat faham subjek ini dengan mudah dan senang.
Setiap hari kita mengaplikasikan sains dalam kehidupan seharian kita. Saya berasa sangat seronok semasa saya belajar sains. Saya bersungguh-sungguh untuk belajar sains semasa kelas sains dijalankan. Subjek sains adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon. Sebenarnya ramai ya pelajar-pelajar SPM kita yang menggemari subjek sains ini. Jadi sekarang ni Afi nak memperkenalkan kepada anda semua 6 student daripada SMK Durian Tunggal Melaka yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita berkenalan bersama dengan mereka. Mana wajah mereka ni? Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Okey, buka mic. Hai. Salam. Oh, ada dekat pokok pisang tu. Okey, baiklah. Tanpa buang masa, Afi nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda semua. Okey? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatim Farhana binti Kapar. Boleh panggil saya Fatim dari SMK Durian Tunggal Melaka. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Hai Abang Afiq. Hai. Okey, thank you. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf Huzaimi bin Mahad dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Acap. Cita-cita saya nak jadi paramedik. Hai Abang Afiq. Hai. Wah, jadi paramedik. Okey. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Sakinah binti Selamat. Boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai Abang Afiq. Hai. Okey, ahli fisioterapi. Seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Amir Afiq bin Muhammad Farid. Saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Saya punya cita-cita adalah ingin menjadi seorang ahli pakar meteorologi. Wow, hebat. Hai Afiq. Hai Afiq. Hai Afiq juga. Hai Afiq ya. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azharihan. Boleh panggil saya Ana dari SMK Durian Tunggal. Cita-cita saya untuk jadi ahli psikologi. Hai Abang Afiq. Hai. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Muttalib bin Abdul Razak. Boleh panggil saya Talib. Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Hai abang lelaki di telefon. Hai. Okey, baik. Takut saya. Okey, seterusnya. Yang terakhir sekali. Dah semua dah 6 orang dah semuanya? Oh, dah 6 orang dah? Ya. Okey, baiklah. Ya, itulah dia semua dah perkenalkan diri masing-masing. Wah, seronok masing-masing usik saya ni. Baiklah, jadi sekarang tanpa membuang masa, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Sir Remy. Silakan Sir Remy. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, jadi hari ini Sir Remy berbesar hati kerana Afiq juga sudi menjadi murid Sir Remy pada hari ini ya. Ya. Okey, jadi Afiq macam Afiq dah terangkan, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah bab 7 tingkatan 4 iaitu koordinasi badan, di mana slot ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM 21 sebagai persediaan dan juga ulang kaji sebelum melangkah masuk ke Dewan Perpesaan. Maka pelajar tingkatan 4 2021 boleh gunakan slot ini untuk pembelajaran dari rumah. Sebelum Sir Remy meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah scan QR code ataupun imbas kod QR code yang tertera pada kaca televisyen anda, kerana Sir Remy sedang menyediakan nota dan juga latihan yang untuk anda boleh gunakan bersama-sama dengan Sir Remy dan murid-murid dan juga Afiq pada hari ini untuk belajar tajuk ini. Okey, boleh scan sekarang? 1, 2, 3, good. Dan apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, seperti Afiq yang cakap tadi, ada banyak benda yang kita kena tahu, ada banyak istilah-istilah dan juga organ-organ penting dalam koordinasi badan ini. Jadi, sebelum Sir Remy nak teruskan, Sir Remy nak tanya Afiq lah. Ya. Afiq, boleh tahu tak gambar-gambar ni, gambar apa yang Afiq tahu? Gambar apa yang Afiq tahu Saya tahu tu yang nombor 4 tu. Nombor 4? Tu kidney kan? Kidney. Ya. Dalam seluruhnya adalah ginjal. Ya, ginjal. Ataupun orang ramai sebut dia sebagai buah pinggang buah kan? pinggang. Okey, dalam sains kita panggil adalah ginjal ataupun kidney. Ada lagi tak Afiq yang tahu? Kemudian, nombor 1 tu mungkin memang tahulah. Okey. Otak. Alright. Okey, yang nombor lain tu cikgu lah terangkan. Okey. Okey, jadi Afiq dan juga murid yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini, jom Sir Remy kenalkan nombor 1 ini merupakan kelenjar pituitari. Okey, dia terletak di dalam otak kita. Lebih spesifik lagi, ia berada di bahagian cerebrum pada otak kita. Dan yang kedua, ia terletak di depan kita punya trakea yang kita namakan dia sebagai kelenjar tiroid.
Okey. Yang ketiga ini, struktur ini ialah dinamakan sebagai pankreas yang terletak dan bercantum dengan salur duodenum kita di saluran pencernaan kita. Yang keempat ini seperti Afiq terangkan tadi, ini merupakan ginjal tetapi kelenjar endokrinnya berada di bahagian atas ni. Okey, yang bahagian atas ni yang Seremi bulatkan ini. Ini dinamakan sebagai kelenjar adrenal, okey. Dan yang kelima berada pada lelaki, ada pada Seremi, Afiq dan Mutalib, iaitu Afiq tahu? Testis. Dan yang keenam terletak pada organ pembiakan wanita yang Seremi bulatkan ini, kita namakan dia sebagai ovari. Jadi semua ini ialah kelenjar-kelenjar yang ada dalam badan kita, alright, pada manusia. Jadi Seremi nak tanyalah murid-murid yang atas talian bersama Seremi ni, agak-agak ini semua ialah dalam sistem apa? Siapa volunteer nak jawab? Sir, boleh saya cuba? Okey. Silakan Tok Peguam kita. Okey, 6 gambar tu merupakan kelenjar endokrin kanser yang menghasilkan hormon tu. Betul tak? Okey, bagus Mutalib. Tepukan untuk Mutalib. Baik. Jadi jawapan Mutalib yang betul, 6 ini merupakan kelenjar endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Jadi kita nak belajar lebih mendalam lagi. Apa itu kelenjar endokrin? Apa itu hormon? Okey, jom. Afiq dah bersedia? Baik, saya sentiasa bersedia. Jom. Kelenjar endokrin ini, ciri yang pertama ialah kelenjar tanpa duktus. Apa maksud duktus? Okey, Afiq dan juga murid-murid yang sedang menonton sekarang ini. Duktus ini mudah kita boleh bayangkan dia macam satu laluan ataupun saluran khas untuk membawa bahan yang dihasilkan. Okey, contohnya kita ada kelenjar peluh, iaitu kelenjar dengan duktus, di mana kelenjar peluh ni dia akan menghasilkan peluh dan terus keluar ke kulit kita. Dia ada saluran khas dia. Saluran khas tu namanya ialah duktus. Tetapi untuk kelenjar endokrin, dia tanpa duktus. Maknanya dia kena gunakan saluran lain untuk membawa bahan yang dihasilkannya. Contohnya, kelenjar endokrin kita menghasilkan hormon. Jadi hormon itu perlu dimasukkan atau dirembeskan ke dalam aliran darah kita, baru ia akan dihantar ke seluruh badan kita, iaitu ke organ sasaran ataupun tisu sasaran kita, Afiq. Okey. Jadi dia tak ada laluan khas. Dia kena ikut laluan yang disediakan untuk aliran darah, tetapi digunakan untuk bawa hormon juga sekali. Faham. Okey, dia tak ada laluan khas. So dia adalah tanpa duktus. Tanpa duktus. Okey, Afiq faham? Faham, saya faham. Okey. Alright, dan yang keduanya ialah kelenjar endokrin ni adalah fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan. Sama macam tajuk yang kita adalah koordinasi badan. Okey, kita tanyalah murid Seremi yang atas talian sekarang ni yang nak bagi menerangkan apa itu mengkoordinasikan. Okey, ada siapa? Sukarela? Boleh saya cuba? Okey. Boleh, silakan. Siapa? Acap. Okey, Acap. Mengkoordinasikan bermaksud mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Mengawal gerak balas. Mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Okey, mungkin kena bagi sikit jawapan tu Acap dan juga murid yang lain. Okey, mengkoordinasi ni maksudnya ialah kita memberi gerak balas terhadap rangsangan. Okey, contohnya Afiq, kalau Afiq berada di bawah matahari yang panas, apa jadi kat badan Afiq? Badan Afiq akan terasa nak berpeluh. Berpeluh, betul. Jadi itu ialah rangsangan ni adalah cuaca yang panas dan badan kita bergerak balas. Jadi koordinasi itu maksudnya adalah badan kita bergerak balas terhadap rangsangan. So rangsangan ini ada dua jenis, sama ada di persekitaran luar macam matahari tadi ataupun persekitaran dalam. Contohnya adalah kepekatan kita punya oksigen dalam badan, kepekatan glukosa. Jadi ia akan bergerak balas mengikut persekitaran ini. Jadi itulah peranan kelenjar endokrin ataupun koordinasi badan ini supaya badan kita sentiasa dalam keadaan yang normal. Faham, Afiq? Faham, saya faham. Okey, macam Afiq tadi kalau saya kata tadi berpeluh tu kenapa? Sebab kita nak keluarkan haba dari badan-badan kita supaya badan kita jadi sejuk semula dan menjadi suhu yang normal. Itulah fungsi kelenjar endokrin untuk pastikan badan kita dalam keadaan yang normal. Okey. Baiklah. Itu dah ialah kelenjar endokrin. Sekarang ni ialah hormon. Okey, apa itu hormon dan apakah ciri-ciri hormon? Okey, murid-murid sekalian, ada 5 yang Seremi sediakan. Apakah itu hormon? Yang pertama, dia terdiri ataupun diperbuat daripada protein. Jadi komponen-komponen hormon dia terdiri daripada protein. Jadi Afiq dan juga murid yang sedang menonton sekarang ini,
protein sangat penting untuk kita ambil setiap hari. Ya. Okey, Betul. bukan sahaja untuk membina otot yang kuat macam Afiq. Ya. Tapi digunakan untuk penghasilan hormon dalam badan kita. Betul, cikgu. Penting tak Afiq? Penting. Sangat penting. Okey, Afiq ambil tak protein setiap hari? Kena ambil. Kena ambil. Baguslah Afiq ni. Sebab tu sihat dan juga bijak. Ya. Baik. Okey. Baik, yang kedua ialah dia hormon ini perlu dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebab walaupun sedikit, dia akan berikan kesan yang besar kepada seorang individu itu. Okey, yang ketiga ialah hormon ini berfungsi untuk merangsang fungsi ataupun tisu ataupun organ yang khusus yang ada kat dalam badan kita ataupun organ sasaran yang ada dalam badan kita. Macam ni Cik Afiq, cerita dia macam ni. Maknanya ialah bila kita punya kelenjar endokrin menghasilkan hormon tersebut, hormon itu perlu dihantar ke organ sasaran. Kalau tanpa hormon tersebut, organ sasaran kita ni tidak boleh berfungsi. So bila ada hormon yang dihantar ke organ sasaran kita, barulah ia boleh berfungsi atau menjalankan fungsinya. Okey, so penting tak hormon? Penting sebenarnya. Penting kan? Okey. Jadi badan kita ni ada banyak hormon dan banyak organ dan ia perlu dikawal atur oleh kita punya hormon-hormon dalam badan. Okey? Baik. Dan yang keempat ialah gerak balasnya adalah perlahan. Okey, contoh hormon ialah hormon pertumbuhan ya. Afiq, kalau kita hasilkan hormon pertumbuhan, hari ni contohnya ialah kita adalah 160 ketinggian kita. Ya. Dapat je hormon, adakah esok jadi 170? Tidak. Tidak. Dia perlukan sedikit demi sedikit. Mungkin dalam 2 tahun baru dapat 170 ketinggian dia. Jadi diperlukan masa yang panjang. Kenapa? Sebab gerak balasnya adalah perlahan. Okey, Afiq faham? Faham. Okey, Seremi pun harap mudah-mudahan yang sedang menonton pun faham. Yang atas talian bersama Seremi pun faham, okey? Dan yang terakhir, apakah ciri hormon? Kesannya adalah lama. Walaupun sedikit, tetapi ia adalah satu jangka masa yang panjang. Okey, jadi dia punya kesannya adalah dalam jangka masa yang lama atau panjang. Baik, cikgu. Sebelum kita berehat terlebih dahulu ni, saya ada satu soalan sejenis protein. Protein ini diperlukan dalam badan, dalam tubuh badan. Tapi sekiranya seseorang itu terlebih pengambilan protein dia, apa yang akan terjadi pada tubuh badan dia? Okey, Afiq, kita pun ada kalau kita dekat Malaysia ini, kita ada pinggan sihat Malaysia. Ataupun kita punya amalan ialah suku-suku separuh. Jadi kuantiti protein yang ditetapkan adalah yang ditetapkan lah. Jadi kalau kita berlebihan, akan menyebabkan kita berlebihan protein dan menyebabkan berlaku pendiaminasian oleh hati kita. Jadi hati kita akan bekerja dengan lebih keras untuk menyingkirkan amino asid ataupun asid amino atau protein yang berlebihan dalam badan kita ni. Baik, cikgu. Jadi bahaya Afiq. Kena ikut dalam sukatan yang diberikan. Okey, baiklah. Jadi satu ilmu yang sangat berguna buat kita kan. Okey, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu dan pelajar-pelajar di rumah, murid-murid semua jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk kita patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa untuk pakai, dan apa yang paling penting, kalau kita ke mana-mana premis, jangan lupa untuk scan MySejahtera. Okey, baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan subjek sains bersama dengan Cikgu Remy. Silakan cikgu. Terima kasih Afiq. Kembali lagi kita. Tadi kita dah buat pengenalan berkenaan dengan sistem kelenjar endokrin dan juga hormon. Betul Afiq? Betul. Jadi sekarang kita akan mendalam lagi dan juga menghayati apakah yang terkandung dalam topik ini. Jadi kita dah belajar, sekarang ni Seremi nak uji minda yang pertama dalam kalangan murid-murid Seremi yang atas talian ini untuk mengenal pasti ke 5 pada lelaki dan 5 pada perempuan kelenjar endokrin dan apakah hormon yang dihasilkan. Okey, yang pertama, siapa ingin cuba? Silakan. Sir, boleh saya cuba? Okey, Acap lagi. Acap lagi. Bagus Acap ni. Dia sangat aktif dalam kelas pun sama. Oh, okey, silakan Acap. Nombor 1 ialah kelenjar pituitari yang melibatkan hormon GH dan hormon antidiuresis ADH. Oh, okey. Alright, betul Acap. Iaitu kelenjar pituitari, dia akan menghasilkan, sebenarnya ada banyak hormon, Afiq. Tapi untuk level SPM, hanya murid kena ingat 2 saja, iaitu hormon antidiuresis ADH ataupun hormon pertumbuhan GH, growth hormone. Okey. Alright, yang kedua, okey, terletak di trakea. Siapa nak cuba? Boleh saya cuba, sir? Okey, Aina.
Nombor 2 itu ialah kelenjar tiroid. Ia menghasilkan hormon tiroksina. Okey, senang je murid-murid yang sedang menonton. Tahniah Aina, jawapan yang tepat. Thyroid di kita punya trakea, hormonnya ialah tiroksina. Saya ulang sekali, thyroid, hormonnya ialah tiroksina. Okey? Baik, yang ketiga. Okey, terletak di atas ginjal kita. Siapa ingin cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin, silakan. Okay. Dekat nombor 3 tu, itu adalah kelenjar adrenal. Dia merembeskan hormon adrenalina. Okey, senang. Tanya Fatin. Afiq pun boleh ingatkan? Kelenjarnya adalah adrenal. Dan hormonnya adrenalina. Tambah adrenalin. INA belakang dia. Kelenjar adrenal, hormonnya adalah hormon adrenalina. Sedap kan nama dia kan? Sedap. Nanti boleh letak nama anak Nur Adrenalina. Tak apalah cikgu, takut. Canggih sikit nama kan? Okey. Nombor 4 pula. Okey, terletak di bahagian kita punya abdomen. Siapa nak cuba? Okey. Siapa? Ya, boleh saya cuba? Okey, Ana, silakan. Yang keempat ialah pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Okey. Pandai Ana. Pankreas, dia akan menghasilkan insulin dan juga hormon glukagon. Tapi murid dapat hafal insulin pun dah mencukupi untuk level SPM ini. Mungkin Ana ni terlebih baca buku rasanya. Hebat sangat ni. Hebat sangat ni. Okey. Baiklah, seterusnya nombor 5. Okey, ia terletak pada organ pembiakan wanita. Siapakah pecinta wanita nak jawab? Silakan. Siapa? Afiq. Boleh saya cuba jawab? Memang dah tak salah orang lah. Okey, jangan buat malu saya ya, Afiq. Jangan malukan saya, Afiq. Okey, nombor 5 itu adalah ovari. Ia merembeskan hormon estrogen dan juga progesteron, sir. Betul. Pandailah Afiq. Afiq kat studio pun pandai. Yang dekat Melaka pun pandai juga. Jadi itulah ovari. Semua orang tahu dia adalah ovari. Dia menghasilkan dua jenis hormon iaitu estrogen dan juga progesteron. Dan yang keenam, yang terakhir ada pada lelaki. Bukan pecinta lelaki tapi siapa nak jawab? Okey. Siapa? Boleh saya cuba? Boleh. Silakan, Mutalib. Silakan. Gambar yang keenam tu ialah testis, di mana ia menghasilkan hormon testosteron. Senang saja. Tahniah Mutalib. Macam tu dia bagi jawapan. Macam tu je dia bagi jawapan. Macam tu je bagi. Jadi seribu berharap yang sedang menonton sekarang ni pun senang je menjawab. Testis, ingat testosteron. Testis, ingat testosteron. Okey. Alright, Afiq pun boleh jawab kan? Boleh. Okey. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan apakah struktur tersebut, kelenjar endokrin yang terlibat, apakah hormon yang dihasilkan. Sekarang ini kita belajar mendalam lagi apakah fungsi setiap hormon-hormon itu dalam badan kita. Okey, ini yang penting sekali. Baiklah, murid-murid sering ini pun dah telah buat pengkajian lebih awal, pembacaan lebih awal. So kita akan minta murid-murid sering hari ini membuat pembentangan hasil pembacaan mereka terlebih dahulu. Okey, ini merupakan kelenjar pituitari. Dia terletak di dalam otak kita. Okey, kalau Afiq dan juga murid yang sedang menonton sekarang ni, yang kita dah belajar sebelum ini, otak ada 3 bahagian. Yang paling besar kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey. Alright, kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey, sorry. Saya minat padam. Terlajak pula lukisan dia. Okey. That's all. Okey. Yang ini, yang besar ini namanya adalah cerebrum. Okey. Dan yang kecil ini di bawah ini namanya adalah cerebellum. Tadi cerebrum. Ni cerebellum. Okey, dan ini adalah medulla oblongata. Okey, dan kelenjar pituitari ini dia terletak di bawah cerebrum. Okey, di bawah cerebrum. Okey. Jadi dia akan menghasilkan 2 jenis hormon. Okey, siapa murid Semi nak terangkan hormon tersebut dan apakah fungsinya? Silakan, siapa volunteer? Sir, boleh saya cuba? Okey, siapa? Acap. Okey, Acap silakan. Kelenjar pituitari ni dia ada 2 hormon, sir, iaitu hormon antidiuresis ADH yang berfungsi untuk mengawal air yang diserap semula oleh ginjal dan hormon bahan GH yang terbahagi kepada 2 peringkat, iaitu peringkat kanak-kanak yang merangsang pertumbuhan dan peringkat dewasa
merangsang pertumbuhan jisim tulang dan jisim otot. Okey. Boleh jawapan yang boleh dikatakan baik. Tahniah Acap. Okey, Sarimi nak ulas sikit lagi. Alright, hormon antidiuresis ataupun ADH ini dia adalah untuk mengawal jumlah air kencing dalam badan kita ataupun yang kita singkirkan. Jadi kalau kita singkirkan dengan banyak, ia akan menyebabkan kita kekurangan air. Jadi kalau ia tak menghasilkan ADH, ia akan menyebabkan kita akan rasa dahaga dan air kencing akan dikeluarkan dengan banyak. Penyakit itu dinamakan sebagai diabetes insipidus. Jadi bahaya ya Hafiq. Jadi ADH ini adalah mengawal jumlah air di dalam badan kita. Okey. Dan yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Nama pun hormon pertumbuhan. Semestinya ia terlibat dalam pertumbuhan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Okey. Baiklah, ada siapa nak tanya soalan ke? Ada? Boleh saya tanya? Okey. Baik, Acap. Betul ke kelenjar pituitari ini dikenali sebagai kelenjar induk? Alright, bagus soalan Acap. Okey, jadi adakah kelenjar pituitari ini dinamakan sebagai kelenjar induk? Jawapannya adalah ya. Kenapa ya Afiq? Sebab kelenjar pituitari ini adalah merupakan kelenjar utama dalam badan kita. Di mana dengan adanya kelenjar pituitari ini, ia mengawal semua kelenjar endokrin yang ada di dalam badan kita. Dia kawal pankreas, dia kawal adrenal, dia kawal testis atau ovari dan sebagainya. Disebabkan itulah kita gelarkan kelenjar pituitari ini atau dipanggil sebagai kelenjar induk. Okey, faham tak Acap? Okey. Faham Acap? Faham saya. Alright. Seterusnya adalah kelenjar tiroid. Okey, dia terletak di trakea kita. Siapa murid Sarimi nak cuba menerangkan apakah hormonnya dan apakah fungsi hormon tersebut? Boleh saya cuba, Sir? Okey, Aina nampak cantik Aina dekat dalam TV Silakan Aina. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksina. Ia berfungsi mengawal metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey, macam tadi tiroid, hormonnya adalah tiroksina. Tahniah Aina. Dan penerangan Aina pun juga adalah tepat. Yang pertama ialah untuk mengawal kadar metabolisme badan. Apa itu metabolisme? Dia adalah tindak balas biokimia yang berlaku di dalam badan kita. Okey, kalau lebih aktif seorang itu, jadi kadar metabolismenya lebih tinggi. Okey, so ia dikawal oleh tiroksina dalam badan kita. So kalau kita lesu je, kemungkinan orang itu kekurangan tiroksina. Okey, dan yang kedua ialah untuk mengawal pertumbuhan mental dan fizikal bagi kanak-kanak. Ia bersama-sama dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh pituitari tadi untuk membantu pertumbuhan. Okey, cikgu, saya ada soalan. Sekiranya kalau kita membuat latihan ataupun bersukanlah, bersenam, ada kena-mengena tak dengan thyroid ini? Dengan metabolisme badan. Betul. Jadi bila kita membuat senaman lebih boleh dikatakan sebagai senaman yang aktif ataupun cergas, okey, tiroksina akan dirembeskan dengan lebih banyak. Okey, untuk meningkatkan metabolisme badan kita bagi tujuan pembentukan dan juga pertumbuhan lah. Khususnya adalah bagi pertumbuhan otot dan juga tulang. Okey, so dia membantu untuk pertumbuhan kanak-kanak sehinggalah dewasa macam tu. Baik. Faham tak Afiq? Faham Afiq. Okey, jadi penting tapi tiroksina ini dia bukan semata-mata untuk mengawal pertumbuhan saja. Ia bersama-sama bekerjasama dengan hormon pertumbuhan yang sering terangkan tadi tu. Yang Acap terangkan berkenaan dengan pituitari tadi. Ada hormon pertumbuhan. So tiroksina dan juga hormon pertumbuhan ni bekerjasama dalam badan kita untuk membantu pertumbuhan mental dan juga fizikal. Macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita beralih ke kelenjar yang seterusnya. Boleh Afiq? Boleh. Kelenjar seterusnya adalah pankreas. Ini biasanya kita dengar lah doktor-doktor kalau pergi hospital je ada masalah dengan pankreas. Okey, apakah hormonnya dan apa fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey, silakan. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas ialah insulin. Saya selalu nampak opa saya ambil suntikan insulin kerana doktor kata pankreas opa saya sudah rosak. Jadi opa perlu ambil suntikan insulin untuk menukarkan glukosa ke glykogen dan menurunkan aras glukosa dalam badan kita. Okey. Alright, jawapan yang panjang oleh Ana. Okey, tapi baguslah Sarimi nak puji Ana kerana Ana cuba mengaplikasikan apa yang berlaku di persekitarannya dengan konsep sains yang kita belajar. Jadi betul, opa Ana mengalami ada masalah penghasilan hormon insulin
iaitu berfungsi untuk mengawal aras glukosa. Afiq tahu tak glukosa tu apa? Tahu, paras gula. Gula, betul. Sama kita minum makanan yang manis ataupun karbohidrat, dia akan ditukarkan menjadi glukosa dalam badan kita. Jadi kalau aras yang tinggi ini, ia perlu diturunkan ke aras yang normal dengan dibantu oleh insulin. Tetapi seperti cerita yang diceritakan oleh Ana tadi, opanya kena ambil insulin daripada luar. Okey, itu menunjukkan bahawa pankreasnya dah tidak berfungsi ataupun penghasilan insulinnya tidak mencukupi untuk menurunkan paras glukosa tersebut. Orang itu dinamakan sebagai mendapat penyakit diabetes mellitus. Okey. Afiq tahu tak apa itu diabetes mellitus? Tak tahu, cikgu. Tak tahu? Tak tahu. Kalau kencing manis? Tu tahu. Tahu. Okey, benda maksudnya yang sama kencing manis tapi dalam sains dia disebut sebagai diabetes mellitus. Jadi kena kawal ya kalau adik-adik ataupun murid-murid di luar sana yang suka makan benda-benda manis ni, kena kawal juga. Ya, supaya kita menjaga kesihatan pankreas kita. Ya, baik. Okey, bagus Afiq. Alright, dan tanya Ana boleh relatekan dengan kehidupan seharian dia. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kita nak mengkaji tentang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal kita. Dia di atas, bukan di dalam ginjal. Okey, dia berada di bahagian atas ginjal. Dan apakah hormon yang dihasilkan oleh kita punya kelenjar adrenal dan apa fungsinya? Siapa nak cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin, silakan. Okey, itu adalah kelenjar adrenal. Dia merembeskan hormon adrenalina. Senang jadi bila kan? waktu dia merembeskan, bila masa adrenalina itu akan dirembeskan. Baiklah, saya ada satu cerita. Tak nak kalah. Di mana masa tu saya berada dalam keadaan yang cemas. Saya berjumpa dengan seekor anjing. Saya pandang dia, dia pandang saya. Saya pandang dia, dia pandang saya. Lepas tu dia gong-gong kat kita. Okay, time tu kita jantung jadi laju. Lepas tu perlu dengan banyak dan secara tidak langsung kita dapat tenaga yang banyak untuk lari dengan laju sekuat hati. Jadi itulah function adrenal yang mana dia memberi persediaan semasa kecemasan dan juga meningkatkan metabolisme dalam badan seseorang. Okey, panjang ceritanya. Panjang penceritaan dia. Okey, saya nak tanya Fatin. Anjing yang kejar awak tu gigit tak kaki awak? Tak. Tak, saya selamat. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Mungkin terlalu laju ke awak lari masa tu. Sampai tak dapat kejar dah anjing tu. Tak dapat kejar kan? Okey, terima kasih Fatin. Jadi apa yang Fatin terangkan itu adalah betul. Adrenalina ini akan dirembeskan apabila kita berasa risau ataupun dalam situasi cemas. Okey, kita rasa macam gemuruh. Jadi apa yang berlaku dekat diri kita, Afiq? Contohnya, kalau kita takut apa jadi? Jantung kita akan jadi laju. Okey, kita akan berpeluh walaupun sejuk macam mana pun. Ya, betul. Dan kita punya aras glukosa akan dinaikkan, Afiq. Kenapa pula aras glukosa kena naik time ni? Kenapa ya? Sebab untuk menghasilkan tenaga. Kenapa nak perlu tenaga ini? Untuk meningkatkan kadar metabolisme. Kenapa nak meningkatkan kadar metabolisme ni? Untuk nak menyelamatkan diri kita, nak lari daripada anjing tadi tu. Jadi kita akan selamat daripada situasi yang mencemaskan itu. Baik. So ini adalah antara kesan daripada perembesan hormon adrenalina ini. Afiq faham tak? Faham, saya faham. Okey, terima kasih. Fatin, jangan duduk tempat yang ada anjing tadi tu kan, takut kena kejar balik kan. Bahaya, okey, duduk kat rumah. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kelenjar endokrin yang seterusnya yang hanya ada pada perempuan, lelaki tak ada sama sekali, iaitu ovari. Ovari ini akan menghasilkan dua. Okey, boleh kita tahu ovari yang mana satu? Yang ni, yang sering bulatkan ni. Ya. Okey, jangan salah label. Takut dalam SPM dia minta awak labelkan. So labelkan betul yang bulat ini, yang sering bulatkan itu adalah ovari. Jadi dia akan menghasilkan dua hormon. Dan apakah fungsi hormonnya? Okey, kita minta murid Serimi yang atas talian untuk berkongsi pengetahuan mereka. Silakan, siapa nak cuba? Sir, boleh saya cuba, sir? Boleh, Afiq? Afiq, silakan. Jangan malukan Afiq di sini. Okey, ini merupakan ovari. Ovari ni ada dua hormon, iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Betul. Hormon estrogen ni adalah untuk merangsang penghasilan ovum dan untuk perkembangan ciri seks kuda wanita seperti kulit yang lembut.
hormon progesteron pula berfungsi untuk mengekalkan penebalan dinding uterus yang kaya dengan kapilari darah. Okey. Alright, terima kasih Afiq. Afiq ada pengalaman nak cerita ke pasal ovari? Tak ada kan? Tak ada. Saya tak ada lagi. Belum ada isteri lagi. Semua nak cerita pasal opak dia kejar anjing. Tak Afiq ada pengalaman pula. Terkejut rasa kan? Okey, so apa yang Afiq terangkan adalah benda yang betul. Estrogen, mesti yang kita tahu ialah ovari mestilah untuk menghasilkan ovum. Jadi yang pertama ialah untuk membantu merangsang penghasilan ovum. Yang kedua ialah bila cukup estrogen dalam badan seorang wanita ini, ia akan berlaku proses kematangan ataupun kita sebut dia sebagai akil balik. Jadi selepas mencapai akil balik ini, Afiq, dia akan berlaku perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Alright, contohnya adalah perkembangan payudara dan juga pembesaran pinggul. Itu ialah satu daya tarikan yang ada pada wanita. Betul. Okey. Dan estrogen ini juga untuk menyediakan dinding yang tebal bagi penempelan embrio. Afiq tahu tak embrio itu apa? Tahu selepas persenyawaan. Ui, pandailah Afiq. Kan? Betul. Betul. Okey. Jadi bila sperma dengan ovum, dia berlaku persenyawaan di tiub falopio, dia jadi zygote dulu. Kemudian dia akan berkembang menjadi embrio dan dia akan buat penempelan pada dinding uterus. Ramai makcik-makcik tanya, apa Seremi ajar uterus ni? Dalam bahasa kampung ni disebut sebagai dinding rahim. Walaupun nama Raimi Rahim kan, tak ada kena-mengena. Okey. Jadi dia adalah dinding uterus. Okey, untuk penempelan embrio. So kalau penempelan itu berjaya, perempuan itu dinamakan sebagai mengalami kehamilan. Okey. So, adakah perempuan itu akan berjaya untuk melahirkan anaknya? Kena jaga berapa bulan untuk kehamilan? 9 bulan. Jadi sepanjang 9 bulan itu perempuan itu tak dapat haid. Okey, tak dapat darah haid, tak turun darah haid. Kenapa? Sebab dinding uterus tu kekal di situ. Dia tak turun. Kenapa dia tak turun? Sebab ia dibantu oleh progesteron. Apa peranan progesteron ini? Untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus bagi membantu penempelan embrio selama 9 bulan sehinggalah bayi itu dilahirkan. Okey. Faham tak, Afiq? Saya faham. Yes, very good. Jadi Seremi harap murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang pun boleh faham apa yang Seremi sampaikan. Boleh. Okey, yang terakhir ialah kelenjar endokrin, yang seterusnya ialah testis yang hanya ada pada lelaki seperti Seremi dan Afiq Syazwan. Siapa nak cuba? Boleh saya cuba? Sila. Silakan. Okey, untuk testis ni kacang je, Sir. Belagak betul dia ni. Dia menghasilkan hormon testosteron di mana testis gunakan hormon tersebut tadi untuk menghasilkan sperma. Betul tak, Sir? Betul, mestilah lelaki ada sperma. Okey. Kalau tidak takkan terjadilah embrio tadi. Ya, betul. Betul. Okey, Afiq, Mutalib ada lagi? Ada lagi? Okey, fungsi lain hormon testosteron ialah dia mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki. Contohnya, pertumbuhan misai, janggut, menjadi garau dan yang lebih penting, mula tertarik kepada wanita. Wah, itu penting. Saya nak tanyalah, Mutalib dah tertarik wanita ke belum? Of course lah dah. Saya pernah Dia nak jawab pun segan-segan. Okey, jadi Seremi balik ni kena siasat siapakah girlfriend dia. Siap, Mutalib. Baiklah. Penerangan yang sangat lengkap. Betul, penerangan yang sangat baik oleh Mutalib. Yang pertama, testis mestilah jawapan dia ialah untuk menghasilkan sperma. Satu markah dah confirm dalam tangan Afiq untuk SPM. Betul. Okey. Dan yang kedua, apabila seorang lelaki itu telah mencapai akil balik ataupun kematangan, akan berlakulah perubahan ciri-ciri seks sekundernya. Contohnya macam yang Mutalib terangkan tadi, okey. Suara garau, pertumbuhan misai, janggut, pertumbuhan otot macam tu, dan mula tertarik kepada wanita. Okey. Itu yang ada lagu lelaki di telefon kan. Betul, barulah wujudnya lagu sebegitu. Yes. Baiklah, jadi sebenarnya banyak dah ilmu yang kita dapat daripada Cikgu Remy sebentar tadi, dan Afiq harap dapat memberi manfaat kepada pelajar maupun di rumah dan juga di studio. Tapi kita tak habis di sini, Cikgu Remy. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa ya, kalau boleh duduk je rumah diam-diam, kita belajar je dari rumah. Sebab apa? Kita kena patuhi SOP. Kalau nak keluar rumah, gunakan hand sanitizer, gunakan pelitup muka dan jangan lupa untuk scan MySejahtera. Okey? Baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Remy. Silakan Cikgu. Alright, terima kasih Afiq. Yeah. Jadi kita dah belajar banyak dah tadi. Betul. Kita akan masuk ke uji minda yang ketiga. Okey, sebelum tu Seremi nak menerangkan format SPM 2021 untuk subjek sains ini. Kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 ialah soalan objektif sebanyak 40 markah di mana dia ada pilihan A, B, C, D seperti yang tertera pada skrin ini. Dan kita juga ada kertas 2 iaitu soalan struktur dan juga soalan esei dari mana kita akan tengok selepas ini, okey. Jadi kemungkinan soalan ni adalah berbentuk seperti ini. Okey. Jadi murid-murid yang sedang berada di atas talian dan juga Afiq yang berada di studio ini, untuk kita ada sedikit kuis. Kita nak berlawan antara Afiq menentang pelajar-pelajar daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Okey. Adakah Afiq sudah bersedia? Ya, saya dah bersedia dengan... Okey, murid-murid tolong sediakan dengan kad anda A, B, C, D. Okey. Jadi murid-murid akan ditunjukkan pada kamera anda apakah jawapan yang anda pilih ya. Okey, soalannya berbunyi begini, Afiq. Encik Ashraf menghidap penyakit diabetes mellitus kerana kekurangan hormon X. Antara organ A, B, C dan D, yang manakah terlibat dalam merembeskan hormon X tersebut? Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda. Wah! Oh, Seremi pun tahu dah jawapannya ialah D, iaitu kita punya pankreas. Pankreas. Baiklah. Jadi Afiq pun faham, murid-murid kat dalam atas talian pun faham, di rumah pun apatah lagi mesti faham, okey? Ya. Baiklah, kita beralih kepada soalan objektif yang kedua. Afiq sudah bersedia? Baik, saya bersedia. Okey, soalannya berbunyi. Seorang pesakit sentiasa berasa haus dan menghasilkan air kencing secara berlebihan. Ini disebabkan kekurangan penghasilan hormon oleh kelenjar X. Apakah kelenjar X? A adalah pituitari, B adalah adrenal, C adalah pankreas dan D adalah kelenjar tiroid. Dalam kiraan 3, tunjukkan ke anda. 1, 2, 3. Pituitari. Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Okey. Afiq rasa jawapan Afiq betul ke? Yakin? Saya yakin sebab tadi cikgu kata dia yang mengawal semua tu. Okey, alright. Jadi, okey, terima kasih. Jawapan yang paling tepat ialah... Jeng, jeng, jeng. Saya yang seronok pula. Okey, Syabas Afiq. Syabas, siapa lagi tadi? Ada yang salah. Sebab apa? Mungkin dia terkeliru bila air kencing dia tengok ginjal kan? Murid-murid jangan salah. Walaupun kita kata ialah air kencing, yang kawal jumlah air kencing bukan ginjal. Memang ginjal adalah tempat menghasilkan air kencing, tetapi kuantiti air kencing itu dikawal oleh pituitari yang menghasilkan hormon antidiuresis hormon, ADH. Faham tak, Afiq? Okey, faham. ADH. ADH. Jadi, orang ini kita namakan dia mengalami penyakit diabetes insipidus. Okey. Boleh Afiq sebut? Diabetes insipidus. Betul. Okey. Jadi ejaan tu kena jaga murid yang SPM 2021 ni. Ejaan dia diabetes insipidus. Okey, berakhirlah soalan objektif kertas 1. Kita tengoklah contoh soalan bagi kertas 2. Okey, iaitu soalan berbentuk struktur. Okey. Alright, soalan dia ialah uji minda 5, soalannya ialah raja menunjukkan seorang lelaki terkejut dan berasa cemas apabila terjumpa seekor ular berbisa semasa sedang bersiar-siar. Jadi tengok gambarlah, ada seekor ular, okey, dan seorang lelaki yang terkejut dan cemas. Jadi apakah yang terlibat semasa situasi ini? Okey, soalan dia yang pertama, 1 markah. Soalan berbunyi, apakah kelenjar endokrin yang terlibat semasa situasi cemas tersebut? Okey. Afiq nak jawab ke nak bagi pelajar SMK dulu nak jawab? Afiq rasa ni macam ada kena yang cikgu cakap pasal boleh letak nama anak tu. Betul lah cikgu? Mungkinlah. Okey. Saya rasa yang jawapan 1 adrenaline.
Itu ialah hormon. Oh, hormon. Yang soalan tanya ialah kelenjar, Afiq. Oh, jadi adrenal. Apa dia? Adrenal. Adrenal ya. Kita cek jawapan, Afiq. Tada! Kelenjar adrenal. Okey, betul. Wah. Okey, yang pertama Afiq dah jawab. Nampak tak? Alah, dah bagi macam rahsia pula. Maksudnya yang kedua tu? Ya. Adrenalina. Yes, yang kedua jawapannya adalah hormon apa? Adrenal. Jadi hormonnya apa? Adrenalina. Afiq, 2 markah untuk SPM, Afiq. Oh. Senang kacang. Come on. Okey. Jadi yang penting apa, Afiq? Yang Tak penting handsome? tak handsome tak apa, yang penting A+. Yes, baik, Afiq. Okey. Soalan C. Kita mencabar sikit soalan C ni. Baik. Dia adalah membekal sebanyak 2 markah. Okey, nyatakan 2 perubahan yang berlaku kepada lelaki tersebut setelah hormon DB dirembeskan, iaitu hormon adrenalina lah. Okey, kita mintalah murid-murid SMK Kedua Tunggal yang atas talian nak cuba jawab. Okey, 2 siapa? perubahan. Okey, silakan. Sir, saya nak jawab, Sir. Oh, Baik. Afiq tak nak Afiq. kalah Tadi Silakan. Afiq lawan ni Afiq balik. Oh, Teruskan. Tak nak Tak nak kalah. Okey, teruskan, Afiq. Okey, perubahannya yang pertama ialah kadar glukosa dalam darah akan bertambah. Selain itu, kadar denyut jantung juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah kadar metabolisme juga akan meningkat, Sir. Oh, Ya. okey. Jadi jawapan Afiq tadi 3-3 itu mungkin betul, mungkin salah. Jom kita semak jawapan yang tertera pada televisyen anda. Yang pertama, perubahannya ialah meningkatkan kadar denyutan jantung. Jadi Afiq betul tadi jawapan. Yang kedua ialah meningkatkan aras glukosa di dalam darah pun betul juga. Tetapi Afiq dia bagi 3 jawapan. Mungkin dia tambah nombor 3 dekat sini. Okey, ini adalah pesanan Seremi kepada calon-calon SPM 21 untuk subjek sains. Jangan sesekali tambahan jawapan. Sebab dia dah nyatakan kat sini berapa? 2. Dia dah boldkan, dia hitam dan tebalkan tulisan itu 2. Jadi pemirsa akan tanda nombor 1, nombor 2 macam tu. Walaupun kat sini salah, nombor 3 ni mungkin betul. Tapi murid-murid tetap akan disalahkan. Baik. Dia tak akan dikira. Jadi akan dapat 1 markah saja walaupun nombor 3 ni betul. Okey. Rugi tak, Afiq? Rugi. Jadi sebelum nak beri jawapan, pastikan jawapan nombor 1 nombor 2 ialah jawapan yang paling terbaik. Katalah tersalah, potong dan tulis jawapan yang baru. Jangan letak di bahagian nombor 3, 4 dan seterusnya. Okey. Faham tak semua? Faham, cikgu. Okey, bagus. Soalan seterusnya ialah apakah kepentingan perubahan yang dinyatakan kepada lelaki tersebut? Kenapa perlu ada perubahan ni? Kenapa kadar jantung tinggi meningkat? Kenapa aras glukosa kena meningkat? Kenapa? Why? Siapa nak jawab? Boleh saya cuba? Okey, Boleh, Acap. Okey, terus. Kepentingan dia ialah untuk mengeluarkan lelaki itu daripada bahaya dengan berlari dengan sangat cepat. Agak-agak Afiq rasa jawapan tu betul tak kalau Afiq cikgu? Kalau Afiq cikgu, rasanya betul. Betul. Boleh diterima. Okey. Macam kita dah belajar tadi, bila adanya adrenalina ni kita ada glukosa yang tinggi. Kenapa? Untuk menghasilkan tenaga. Kenapa nak menghasilkan tenaga? Untuk meningkatkan metabolisme. Kenapa? Untuk mengaktifkan badan. Kenapa aktif badan? Untuk lari daripada masalah lah tadi tu. Masalah ataupun situasi cemas tadi. Situasi cemas. Jadi jawapannya ialah menghasilkan tenaga untuk menyelamatkan diri daripada situasi cemas tersebut. Okey, baik cikgu. Cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada apa perumusan tak? Okey, baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung ya, Afiq. Jadi Seremi mengharapkan apa yang kita belajar pada hari ini sangat je mudah. Afiq pun mau belajar pun dah faham dah. Jadi Seremi mengharapkan murid-murid semua dapat mengulang kaji dan juga memperlengkapkan diri dengan ilmu sistem endokrin ini untuk persediaan menghadapi SPM 21. Dan yang paling penting, semua murid di Malaysia perlu dapat A+ untuk subjek sains. Baiklah, terima kasih Cikgu Remy dan juga terima kasih juga kepada ke-6 pelajar dari SMK Durian Tunggal Melaka. Tak handsome tak apa, yang penting A+ dalam sains subjek kita ni. Okey, baiklah, jadi itu saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Kalau pelajar-pelajar semua seronok, Afiq pun sendiri seronok. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM
Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga kamu semua memperolehi kejayaan yang cemerlang. Kamu generasi baru yang kalis dengan cabaran. Teruskan momentum yang ada. Gunakan segala medium pendidikan seperti Didik TV untuk meneroka ilmu bagi persiapan menghadapi SPM. Akhir kata dari cikgu, selamat maju jaya, teruskan usaha. Terima kasih. Usahalah tanpa putus asa, yakinlah diri dan percayalah anda akan berjaya. Kepada calon-calon SPM 2021, khususnya para pelajar SMK Durian Tunggal, saya doakan anda berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Sekian dari saya, Puan Laili binti Tawir, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa, SMK Durian Tunggal, Melaka. Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 di seluruh Malaysia. Terus gigih belajar sama ada melalui PDPR ataupun secara bersemuka apabila naik sekolah nanti. Semoga kejayaan anda itu nanti akan menjadi kebanggaan guru-guru dan ibu bapa serta keluarga.